Betul ke dikabarkan dan diviralkan berkaitan staf KKM dan jemaah tabligh yang tak bertanggungjawab? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yaakob Yusra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center. Baik tuan-tuan, baru-baru ni diviralkan berkaitan 5 orang staf KKM yang ada kesilapan disebabkan mungkin miscommunication yang berlaku di Pasir Mas Kelantan berkaitan isu kematian jenazah yang ke-8 asbab COVID-19. Tapi hari ini bukan kita nak fokus kepada kesalahan siapa atau siapa buat silap, siapa yang nak membawang siapa, bukan. Kita nak berbincang tentang hikmah setiap manusia buat silap dan kesilapan bukan untuk dinafi tetapi perlu dibetulkan. Yang pertamanya, kita kena faham juga bahawasanya mereka staf KKM ini mungkin dah terlalu letih disebabkan beberapa hari yang dalam keadaan yang kurang rehat. Yang keduanya, kalau kita tengok bagaimana sangat profesional tindakan pengarah kesihatan Malaysia sendiri daripada Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah apabila dia seawalnya buat permohonan maaf dan beliau sendiri mengatakan bahawa mungkin ada miscommunication dalam menguruskan SOP jenazah COVID-19 yang mengikut daripada panduan seperti jenazah yang kena kepada Ebola. Ini adalah satu tindakan yang sangat profesional. Janganlah pandang pada keseluruhan staf KKM, sebab kalau kita tengok pada kecaman netizen, hampir 26,000 share dan juga lebih 10,000 komen yang mana majoriti yang menunjukkan negatif perception lah. Janganlah disebabkan kesalahan individu kita menghukum orang ramai. Yang pertamanya, kita berimanlah dengan satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabin. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kedudukan pada 4392. Semua daripada kita ini melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka staf KKM juga tak berkecuali daripada orang yang mungkin pernah melakukan kesilapan. Dalam hadis Nabi yang lain juga, sebab tu Nabi sebut, Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu. Hadis ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Nabi kata apa? Orang yang cerdik pandai, mereka akan banyak muhasabah diri. Hari ni kita netizen ni kira hentam orang. Hentam jemaah tabligh, kita hentam KKM, kita hentam Perdana Menteri. Habis semua galam mak nenek kita hentam. Tuan-tuan, seolah-olah macam kita ni tak pernah buat silap. Tuan-tuan jangan terlupa, mata kita banyak melihat benda yang haram, mulut kita banyak bercakap benda yang haram, telinga kita banyak mendengar perkataan yang haram, tangan dan kaki pernah sampai di tempat yang haram, perut kita pernah dimasukkan dengan makanan yang haram. Maka sama-sama jom kita bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, kita kena faham bila melibatkan manusia, sebab tu ada satu buku yang ditulis oleh orang barat tentang human error, atau disebut dengan buku tu tajuk dia Human Error, Cause and Control, yang ditulis oleh Josh A. Peters dan juga Barbara G. Peters, yang mana mereka tulis tentang buku bagaimana manusia buat silap, tapi dengan kesilapan itulah maka akan menjadikan manusia lebih baik daripada kritikan yang membina. Maka nak mengkritik tidak salah, tapi kritiklah dengan iman, bukan dengan hawa nafsu. Sebab Nabi sebut orang yang bodoh adalah wal ahmaqu manittaba hawahu. Orang yang bodoh adalah orang yang menurut daripada hawa nafsu. Apa yang berlaku hari ini, saya rasa satu hikmah yang besar, sama ada daripada kalangan staf KKM ataupun jemaah tabligh ataupun kepada kita netizen yang sangat banyak masa ini, berkaitan hikmahnya tuan-tuan ketika kita pandang bagaimana staf-staf KKM kita dah buat satu kerja yang sangat profesional dan sangat bermanfaat. Buktinya apa? Kalau kita tengok secara rasmi pada 25 hari bulan 1796 kes yang positif, tetapi kita baru mencatatkan 20 kematian, ataupun dalam segi bahasa conversionnya hanya 1% sahaja kematian. Berbeza dengan negara-negara lain. Kalau kita tengok di Itali, setakat 25 hari bulan 69,176 yang positif dan kematian dia 6,820 kematian. Conversionnya 10% kematian. Kalau kita tengok di negara-negara maju sekalipun, Itali adalah di antara 10 negara yang disebut dengan termaju dunia, dan mereka negara-negara yang buat hebat-hebat, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Juventus yang power tuan-tuan tu. Pemain bola sepak yang gaji termahal di dunia adalah Cristiano Ronaldo, duduk di Juventus Serie A ataupun Serie A yang dipanggil, 6 kali berturut-turut menang. Still tuan-tuan, bila melibatkan dengan wabak yang macam ni, tak mampu nak buat apa-apa.
Tapi di Malaysia, dengan asbab profesionalnya staf KKM kita, Masya Allah, puluhan ribu staf ini tidak cukup tidur, tidak cukup makan, tidak cukup rehat. Allah mengizinkan cuma 1% sahaja kematian. Benda yang sama berlaku hikmah. Kenapa Allah memilih jemaah tabligh yang mana mengalami simptom di antara kluster terbesar? Alhamdulillah tuan-tuan, kalaulah Allah takdirkan berlaku pada jemaah yang lain, kita yakin akan mendatangkan lebih banyak masalah. Buktinya di mana? Mana-mana yang berlaku di Itali pada 10 hari bulan ketika Itali mengisytiharkan lockdown, 10,000 rakyat dia pakat balik kampung. Orang lockdown, mereka buat lockdown tuan-tuan, pakat duk balik kampung. So apa yang berlaku? Pada 11 dan 12 hari bulan, kerajaan Itali mengeluarkan arahan agar balik yang 10,000 ni untuk buat check up. Maka tuan-tuan, less than 20% yang pergi serah diri, yang lain menyebarkan. Tetapi apa berlaku di Malaysia? Jemaah di Seri Petaling Jemaah Tabligh ini more than 90% bagi kerjasama. Ya, ada daripada mungkin beberapa orang yang hari ni duk buat keras kepala, ataupun mungkin mereka tidak dapat maklumat. Kita bersangka baik, berimanlah bahawasanya mereka daripada kalangan staf KKM dan juga daripada kalangan jemaah tabligh, mereka semua bukan wali Allah. Mereka juga adalah manusia yang dalam setandan pisang pasti akan ada buruknya. Dan hari ini solusi dan juga hikmah yang dapat kita ambil hari ini, pastikan tuan-tuan, kita memandang dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian yang berlaku ini, janganlah kita taksub pada mana-mana sudut ataupun mana-mana pihak. Berimanlah juga daripada firman Allah Subhanahu wa taala, suratul Baqarah ayat 143 juzuk yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sadaqallahul azim. Dan Allah kata, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberikan keterangan kepada manusia tentang yang benar ataupun yang salah. Maka jelas dalam ayat ini Allah memberikan taklifan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar banyak untuk kita ditabayun di atas apa jua benda yang kita nak sebarkan dan apa jua kita nak perkatakan. Tuan-tuan percayalah, ada perkataan kita, ada daripada komen kita, ada daripada mesej kita yang mungkin kita telah menyakitkan hati-hati staf KKM, yang kita telah mungkin menyakitkan hati staf daripada jemaah-jemaah tabligh ini. Maka janganlah tuan-tuan, dan mereka dah bagi kerjasama dan komitmen yang sangat terbaik dan sangat hebat. Maka sama-sama kita doakan, kita tak banyak amal daripada kita memilih untuk menyebarkan kebencian. Lebih baik kita memilih untuk menyebarkan kasih sayang. Sekadar dulu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.